Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Isnin Barakah kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, hari ni hari kedua Soleha live di page FTR Bidadari Solution. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkait, insya-Allah. Okey, tajuk hari ini Soleha nak share dengan anda beberapa amalan selepas kita solat, apa yang terbaik dan afdal untuk kita buat bersama-sama. So, hargai masa kita, gunakan masa 24 jam Allah bagi sebaiknya dan semanfaatnya, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam. Hai Ida. Okey, thank you. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Mas. Hai Nazatul Syahira. Okey, thank you bersama-sama dengan live Soleha pada petang ini. Okey, tajuk hari ini adalah amalan selepas kita solat fardu. Apakah yang terbaik kita lakukan? Okey, Soleha nak share kepada anda. Mana tahu ada yang tertanya-tanya kan, lepas solat dah habis doa tu kita nak buat apa? Lepas habis bagi salam tu nak buat apa? Okey, yang pertama, lepas habis solat je anda boleh bangun untuk melakukan solat sunat rawatib Ba'diyah. Ba'diyah adalah daripada perkataan bahasa Arab iaitu solat sunat selepas solat fardu. Selepas, Ba'diyah, solat sunat rawatib Ba'diyah Az-Zuhri. Contohnya selepas waktu Zuhur. So, ada beberapa solat fardu yang dibenarkan dan diharuskan untuk kita melakukan solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni ada sebelum dan selepas. So, boleh pilih salah satu. Ada yang tak boleh dilakukan. Contoh selepas asar, tak ada lagi solat sunat selepas asar. So, kita kena tahulah. Kita kena tahu dan pelajari untuk kita tambah pahala kita. Sebabnya lepas solat fardu mungkin ada yang masih berkelapangan, masih ada yang duduk bersantai-santai. Apa salahnya kita bangun sekejap untuk menunaikan solat sunat rawatib Ba'diyah selepas solat fardu, insya-Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, amalan selepas solat yang kita boleh lakukan adalah kita berzikir dan berwirid. Berwirid kita boleh baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali dan La ilaha illallah 33 kali, insya-Allah. So, amalan selepas solat ni banyak perkara sunat yang kita boleh lakukan. Berwirid macam tadi, berzikir. Anda lepas sujud yang terakhir, lepas dah bagi salam, boleh sujud lagi sekali untuk zikir Ya Wahhab sebanyak 41 kali. Sebabnya ada satu tips dalam buku FTR, Formula Tarik Rezeki, Formula 41, di mana kalau di sujud yang terakhir kita baca Ya Wahhab 41 kali, insya-Allah rezeki kita takkan pernah hilang. Rezeki kita takkan pernah surut. Rezeki kita takkan pernah sempit. Tetapi Allah lapangkan rezeki kita dari pelbagai arah. Soleha sendiri telah mengamalkan sebagaimana lepas solat fardu, sujud yang terakhir tu kita sujud lama and then kita baca zikir Ya Wahhab 41 kali. InsyaAllah lepas dah habis 41 kali kita baca zikir Ya Wahhab, yang maksud Allah Maha Memberi. InsyaAllah kita akan rasa lapang, rasa tenang, rasa dekat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami terima banyak feedback di mana lepas baca zikir Ya Wahhab 41 kali tu, ramai yang kebanjiran rezeki. Tiba-tiba rezeki makanan tak putus-putus, rezeki keuangan, rezeki daripada orang lain yang bagi dekat kita ni sangat-sangat banyak. So, kalau anda nak keberkatan rezeki, nak rezeki yang mewah dan melimpah ruah lagi barakah, amalkan lepas solat fardu
Sujud sekejap, sujud lama, baca zikir 41 kali Ya Wahhab, insya-Allah. So sangat-sangat amazing. Sebab Soleh suka buat zikir ni, amalan ni, sebabnya bila kita dah buat rasa macam lapang sangat hati ni, rasa macam dekat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So lakukan, insya-Allah hati kita akan lapang, hati kita akan tenteram. Banyak masalah yang Allah akan angkat, ujian yang kita hadapi saat ni, kita akan rasa macam Allah ni bantu kita. Allah bantu kita untuk keluar daripada belenggu masalah. Allah bantu kita untuk keluar dan Allah permudahkan setiap urusan kita. Okey, amalan selepas solat yang ketiga yang Soleh nak share dengan anda, yang ketiga adalah lepas solat amalkan selalu bacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran daily. InsyaAllah bila kita lakukan amalan, contoh kalau yang mampu baca satu hari satu juzuk, amalkan selalu dan istiqomah dalam hidup kita. Kalau tak mampu satu hari satu juzuk, boleh baca satu hari 5 muka surat sebagai contoh. Ikut kelapangan masa kita. Sebab ada kata-kata sebagaimana kebahagiaan yang kita nak, kita kena lagi dekat kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Makin kita banyak baca Al-Quran, makin banyak kebahagiaan yang kita akan dapat. Makin banyak ketenangan hati yang kita akan peroleh. Dan makin banyak penawar hati, penawar jiwa kita keluar daripada masalah yang berat, insya-Allah. So amalkan bacaan Al-Quran. Setiap bulan azam, ya Allah, kalau boleh aku mampu untuk habiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran, aku mampu khatam satu Al-Quran satu bulan, insya-Allah. Soleh juga mampu lakukan. Bila dah baca FTR ni, lagi kita rasa nak dekat dengan Allah, lagi kita nak ganda-gandakan kita punya amalan, lagi kita nak upgrade level amalan kita, level pahala kita, insya-Allah. Semoga Allah terima amalan dan juga apa yang kita buat di dunia ini, insya-Allah. Okey, amalan yang keempat lepas solat kita boleh lakukan adalah kita duduk sekejap. Contohnya kita baca Al-Maksurat, kita baca Al-Manzil. Sebabnya Al-Maksurat ni adalah bacaan yang sangat-sangat terbaik kalau kita baca pada waktu pagi dan juga petang. Sebabnya dia dapat mengelakkan diri kita daripada gangguan makhluk halus, dapat mengelakkan kita daripada gangguan yang kita tak nampak daripada mata kasar kita. So penyakit-penyakit ain ni dapat kita elakkan kalau kita amalkan bacaan Al-Maksurat setiap hari. So waktu dekat sekolah dulu, Soleh teringat kalau duduk dekat asrama tu, petang-petang je, pagi-pagi je, kami duduk dalam satu bulatan, dalam satu usrah, kami baca maksurat sama-sama, kami baca surah Yasin sama-sama. So amalan ni, kalau kita hidupkan dalam kehidupan kita, insya-Allah kita pagar diri kita, kita pagar rumah kita daripada sesuatu yang tidak diingini. Sebab kadang-kadang kita tak nampak benda tu, gangguan-gangguan halus yang mengganggu kehidupan kita, yang mengganggu anak-anak kita, yang mengganggu baby kita. InsyaAllah bila kita selalu hidupkan bacaan Al-Maksurat, bacaan Manzil, insyaAllah akan menjadi pagar dan juga benteng dan menyelamatkan kita daripada perkara yang tak diingini. So amalkan bacaan Maksurat pagi dan juga petang, insyaAllah. Okey, yang keempat, amalan yang kita boleh lakukan selepas solat adalah dengan membaca doa serta bacaan surah lazim. Sebagai contoh, ada doa-doa yang kita boleh amalkan. Contoh doa untuk mendapat rezeki melimpah ruah tak putus-putus. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Kalau lepas solat fardu kita baca 100 kali atau berapa-berapa sahaja, tak kiralah nak baca 100 kali ke 200 kali ke 1000 kali ke, tak ada masalah. Tetapi lepas solat ambil masa sekejap, duduk dekat tikar sembahyang, duduk menghadap kiblat, insya-Allah kita ambil masa sekejap baca doa rezeki melimpah ruah, doa anak soleh solehah, doa isteri solehah, doa agar dikekalkan jodoh dan juga diberikan kehidupan yang penuh dengan mawaddah warahmah. So Islam ni indah, Islam ni mudah. Banyak sangat amalan dan cara hidup yang Islam terapkan dalam kehidupan kita. Amalkan doa-doa lazim, amalkan sedekah Al-Fatihah untuk ibu bapa kita, amalkan sedekah Al-Fatihah untuk anak-anak kita, untuk melembutkan hati mereka. So jangan biarkan lepas waktu solat kita tu kita terus nak pergi buat kerja, kita terus pergi nak tengok TV. Tetapi ambil masa sekejap,
5 minit ke 10 minit lakukan amalan selepas solat, insya-Allah Allah akan berikan kita pahala sebab kita melakukan amalan sunat ni, dan insya-Allah rezeki kita pun akan sentiasa barakah, kehidupan kita akan tenang, bahagia, dan suasana dalam kehidupan kita pun sejuk. Tak rasa nak marah-marah, tak rasa nak cepat melenting, tetapi sabar tu telah mendidik kita untuk sentiasa reda, bersyukur dengan setiap ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak pun sentiasa behave, anak dengar cakap, insya-Allah nakal-nakal dia pun masih boleh kita hadap, insya-Allah. So di situlah bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita, kita nak mendidik diri kita sendiri, macam mana kita nak jadi seorang ibu, emak, bonda, umi yang terbaik untuk anak-anak kita. So kita kena banyak melakukan amalan yang boleh melembutkan hati kita, yang boleh melembutkan hati anak-anak kita. Kalau ada masa setiap Khamis malam Jumaat, buat air Yasin. Buat air Yasin untuk kecerdasan fikiran anak-anak kita nak pandai belajar. Kita kena buat air Yasin. So sampai sekarang pun alhamdulillah kami satu family selalu buat. Hari Jumaat je sediakan satu botol, sediakan satu bekas, insya-Allah kita sediakan air bacaan Yasin. Banyak sangat fadilat dan kelebihannya kalau kita buat air bacaan Yasin, nak lembutkan hati, nak anak pandai belajar, nak anak terang hati hafal Al-Quran, nak anak dengar kata kita behave, nak anak iman dia akhlak dia sentiasa terbaik. InsyaAllah kita sebagai ibu bapa yang usahakan ke atas anak-anak kita, bagaimana kita nak keluarga yang bahagia. InsyaAllah kita sanggup berkorban, kita sanggup korban masa, korban tenaga, korban kita punya masa tidur, korban masa rehat, semata-mata nak tengok keluarga kita bahagia, insya-Allah. Dan yang terakhir, antara amalan selepas solat yang kita boleh lakukan adalah dengan membaca surah-surah amalan seperti surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, dan surah apa-apa saja surah yang terbaik yang ada fadilat masing-masing, kita amalkan baca. Contoh, lepas subuh amalkan baca surah Yasin. Sebelum subuh amalkan baca surah Al-Waqi'ah. Selepas Isyak amalkan baca surah Al-Mulk. So, inilah antara amalan-amalan yang kita kena hidupkan sehari-harian. Kita hargai masa kita, kita penuhkan masa kita dengan aktiviti yang bermanfaat. 1 minit, 2 minit, 3 minit sangat-sangat berharga. Kita boleh duduk-duduk sambil berzikir, kita boleh lancarkan hafalan surah Al-Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir. So bila kelebihan kita baca surah Al-Kahfi 10 ayat awal dan terakhir, insya-Allah kita akan selamat daripada fitnah Ad-Dajjal. So kalau anda nak selamat, kita nak meniti kepada hari akhirat nanti, macam-macam ujian pancaroba akhir zaman ni akan berlaku. Kemunculan Dajjal akan berlaku, macam lagi Ya'juj dan Ma'juj. So semua tu sangat-sangat menakutkan. Hanya iman dan hati yang sentiasa dekat dengan Allah yang akan selamat. Hanya mulut yang tak henti-henti berzikir yang akan selamat. Kerana pada kemunculan Dajjal nanti, makanan kita semua tak ada. Kita terputus bekalan makanan, kita terputus bekalan elektrik. So, makanan orang soleh pada saat itu hanyalah zikir. So, kalau kita hidup dekat dunia ni, masa yang kita ada ni, kita masih lagi menyia-nyiakan masa kita, kita tak hargai masa kita, jangan pelik. Kenapa? Bila dah tiba saatnya nanti, bila tiba munculnya Dajjal nanti, bila kita lapar pun makanan kita hanyalah zikir. Kita mampu hidup dengan zikrullah. Kita mampu bertahan dengan segala apa yang mengingatkan diri kita dengan Allah. Kita tak tinggal kalimah thayyibah kita tak tinggal la ilaha illallah, kita tak tinggal zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah. Itulah nadi dan kehidupan kita untuk kita meneruskan pada zaman yang penuh dengan cabaran, insya-Allah. So, jangan sia-siakan masa kita kerana masa itu emas. Masa tak tunggu kita, tetapi kita sendiri yang kena kejar masa tersebut. Sebab masa sekarang ni, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat besar adalah bila mana tanda-tanda kiamat kecil ni bila kita rasa masa tu singkat sangat. 24 jam rasa macam 5 minit. 24 jam rasa macam 1 jam je. Sekejap sangat masa berlalu. Kejap-kejap dah malam. Kejap-kejap dah pagi balik. Betapa Allah tu memberi kita
pesanan dan Allah beri kita peringatan. Tengoklah sekarang macam-macam ujian COVID-19, ujian banjir. Bagaimana kita menghadapi situasi itu dengan kita bermuhasabah diri. Sebab tu bila Allah turunkan ujian, Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah, adakah kita bersabar atau adakah kita buat tak tahu? So ini adalah tanda peringatan Allah, di mana Allah nak kita ni semakin mendekatkan diri dengannya. Sebab kita ni, kita tak tahu. Ini baru sedikit ujian banjir. Ini baru sedikit ujian COVID-19. Cuba bayangkan pada zaman Nabi Ayub dulu, ada berlaku di mana Nabi Ayub terkena penyakit kulit yang sangat-sangat teruk, yang sangat-sangat kritikal. So, kita bayangkan, andailah perkara itu terjadi pada zaman kita, apakah yang kita perlu bersedia? Bagaimana amalan kita? Bagaimana ilmu yang kita nak bawa di hari akhirat kelak? So, masa sekarang ni lah kita percukupkan ilmu dan bekalan kita. Jangan kita buang masa, lakukan banyak-banyak amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Hatta selepas solat pun kita boleh menambah pahala kita, boleh menambah amal jariah kita dengan berbuat baik kepada orang lain dan juga berkongsi ilmu yang bermanfaat untuk semua, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.